Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya akan beri satu lagi informasi kepada anda semua berkenaan dengan telefon percuma dengan data percuma daripada kerjasama antara YTL Foundation dan Yes dan Fro Asia. Okey, mereka telah membuat satu inisiatif kepada golongan B40 untuk memberikan telefon percuma dan data percuma kepada anak-anak yang layak untuk belajar di rumah lah. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan lazim yang ada di untuk telefon percuma dan data ni. Apakah yang dimaksudkan dengan inisiatif belajar dari rumah telefon pintar percuma dengan data? Sebagai salah satu inisiatif belajar dari rumah, YTL Foundation kerjasama dengan Yes dan Fro Asia dalam penyediaan data dan bahan pembelajaran yang selaras dengan Sukatan Pembelajaran Malaysia supaya para pelajar di sekolah kerajaan dapat meneruskan pembelajaran dari rumah sewaktu musim PKP. Inisiatif belajar dari rumah telefon pintar percuma dengan data adalah merupakan peringkat kedua kepada inisiatif belajar dari rumah khas untuk penyokong para pelajar dari golongan B40 yang tidak mempunyai akses kepada alat peranti mudah dapat terus belajar dari rumah. Kami akan memberikan telefon pintar percuma kepada keluarga yang layak di kalangan komuniti B40 yang tidak mempunyai sebarang alat peranti atau telefon pintar. Setiap telefon pintar akan dilengkapi dengan data 120GB, 10GB setiap bulan lah selama 12 bulan. Siapa yang layak menerima manfaat daripada program ini? Sesiapa sahaja yang boleh mencalonkan murid untuk menerima telefon percuma ini dengan data di www.ytlfoundation.org.learn. Ibu bapa pelajar akan dimaklumkan sekiranya pencalonan tersebut berjaya dan ibu bapa kemudiannya perlu mengemukakan pendaftaran untuk telefon percuma dengan data 120GB. Okey, jadi permulaannya kena ada pencalon lah. Pencalon ni daripada siapa saja, jiran boleh, cikgu boleh, siapa saja, kawan-kawan boleh. Jadi step yang kedua, ibu bapa yang akan dapat email daripada pihak YTL lah untuk mengemukakan pendaftaran. Okey. Kriteria pelajar yang dicalonkan mestilah terdiri daripada mereka yang bersekolah kebangsaan sama ada peringkat rendah atau menengah, okey, SK ataupun SMK. Pelajar tersebut mestilah tergolong dalam golongan keluarga B40. Apakah yang dimaksudkan B40? Mengikut tarikh kerajaan Malaysia, keluarga B40 adalah terdiri daripada pendapatan isi rumah di bawah RM4,000. Status yang diluluskan oleh kerajaan ini adalah sebahagian daripada program bantuan sara hidup. Okey. Jadi sesiapa yang lulus BSH ataupun BPN layaklah mohon. Siapakah yang boleh mencalonkan daripada golongan B40 untuk menerima manfaat ini? Okey, jadi sesiapa saja yang mengenali murid dari keluarga B40 yang benar-benar memerlukan bantuan boleh membuat pencalonan. Okey, jadi sesiapa sajalah. Kalau sebelum ni cikgu saja, tetapi YTL telah ubah syarat untuk kepada sesiapa saja yang boleh mencalonkan. Kalau boleh jangan ibu bapa sendirilah, kalau boleh jiran-jiran, kawan-kawan ataupun adik-beradik yang lain tolong calonkan untuk keluarga B40 itu. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahawa murid tersebut adalah tergolong dalam B40? Anda perlu mengemukakan screenshot ataupun tangkapan skrin status penerimaan bantuan prihatin BPN ibu bapa murid tersebut yang tertera sebagai lulus dengan jumlah bantuan bernilai RM1,600. Okey, jadi kita kena minta IC ibu bapa untuk murid tersebut. Kita cek dia punya BPN di laman web bpn.gov.my lah yang kita duk cek tu. Jadi kita screenshot, tangkap macam ni lah. Screenshot macam ni. Pastikan nombor IC dan nombor pemohon tu sama lah untuk yang kita isikan borang nanti. Saya akan tunjuk depan ni saya isi borang. Okay, pastikan ada lulus dan pastikan ada RM1,600. Jadi anda perlu buktikan inilah, perlu minta kebenaran ibu bapa kepada murid tersebut. Mengapa pencalonan perlu sertakan nombor kad penalan mereka? Ini adalah untuk mengesahkan maklumat pencalon adalah tulen dan sahih untuk mengelak sebarang penipuan. Mengapa ibu bapa dan anak perlu menyertakan maklumat MyKad dengan terperinci adalah untuk mengesahkan kelayakan penerima dan tiada sebarang unsur penipuan. Okey. Bagaimana sekiranya saya tidak mempunyai maklumat MyKad ibu bapa dan pelajar? Sebelum mengesyorkan murid, pencalon harus menghubungi ibu bapa pelajar terlebih dahulu bagi mendapatkan keizinan dan maklumat yang diperlukan untuk tujuan penyerahan borang pengesyoran. Okey. Perlukah saya risau dengan pemberian maklumat peribadi di borang ini? Kami beri menjaminan bahawa maklumat peribadi yang diberi hanya akan digunakan untuk pengesahan bagi inisiatif ini saja. Semua maklumat yang diterima akan disimpan sulit.
Adakah pemberian maklumat untuk pencalonan murid melanggar mana-mana atau ini adalah merupakan inisiatif pihak swasta untuk membantu mereka yang memerlukan. Pihak kami ingin bekerjasama dengan mereka yang boleh membantu kami mengenal pasti pelajar yang tergolong dalam kumpulan B40 bagi memastikan manfaat telefon percuma beserta data yang kami sediakan akan sampai kepada mereka yang benar-benar berhak. Pencalonan pelajar untuk inisiatif adalah dasar keprihatinan pencalon secara sukarela dan tidak diwajibkan kepada banyak pihak. Sebagai penjelasan, pihak kami tidak memerlukan sebarang pemberian maklumat dari sekolah atau organisasi yang boleh menyalahi undang-undang. Sebelum mencalonkan pelajar, pencalon perlu menghubungi ibu bapa dahulu. Okey, berapa ramai yang boleh yang pelajar yang boleh saya calonkan? Okey, seorang pencalon hanya seorang murid saja yang boleh dicalonkan bagi satu keluarga. Okey. Adakah saya akan dimaklumkan sekiranya anda akan dimaklumkan menerusi email. Ibu bapa juga akan dapat email lah kalau berjaya. Untuk proses pendaftaran seterusnya lah. Apakah langkah seterusnya selepas pencalonan? Sekiranya pencalonan berjaya, notifikasi menerusi email akan dihantar kepada guru dan ibu bapa pelajar beserta langkah-langkah seterusnya. Pendaftaran adalah khusus untuk ibu bapa saja. Okey, jadi lepas step yang kedua, pencalon dah tak terlibat lagi, hanya ibu bapa yang akan teruskan pencalonan pendaftaran. Ibu bapa perlu mengikuti proses pendaftaran serta mengemukakan maklumat terperinci termasuk memuat naik satu salinan MyKad pelajar, satu salinan MyKad ibu bapa, surat bantuan BSS yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai bukti status B40 atau dokumen sah yang boleh membuktikan status B40. Ibu bapa haruslah mengisi borang pendaftaran dalam tempoh 7 hari selepas menerima email. Kegagalan membuat demikian akan menyebabkan pendaftaran mereka terbatal dan dianggap tidak berjaya. Okey, jadi ibu bapa kena alert lah, selalu cek email. Sekiranya ibu bapa memerlukan bantuan, sila berhubung dengan ibu bapa dan hulurkanlah bantuan di mana perlu. Apakah yang berlaku sekiranya ibu bapa tidak mengemukakan pendaftaran dalam tempoh 7 hari? Bolehkah saya membuat pencalonan sekali lagi? Pendaftaran akan terbatal dan dianggap tidak berjaya. Anda masih boleh membuat pencalonan baru, tetapi tidak jaminan yang pencalonan tersebut akan berjaya untuk kali kedua. Okey, jadi kalau terbatal, anda boleh buat pencalonan barulah. Bolehkah telefon ini digunakan untuk membuat panggilan dan menghantar SMS? Telefon pintar percuma ini dilengkapi dengan data 120GB, panggilan suara selama 60 minit ke nombor rangkaian lain, selain yes sebulan bagi tempoh 2 bulan. Panggilan suara dan SMS tanpa had ke talian nombor yes. Okey. Sekiranya memerlukan data lebih dan panggilan suara, tambah nilai boleh dilakukan di aplikasi MyYes 4G. Okey, perlukah telefon pintar ini dipulangkan? Okey, tidak. Sebaik saja menerima, telefon pintar ini akan menjadi hak milik anda sepenuhnya. Okey, jadi itu adalah antara soalan-soalan lazim. Jadi saya akan teruskan macam mana untuk kita apply dan isi borang sebagai pencalon kepada murid golongan B40. Okey, jadi saya akan berikan link di bawah, jadi anda boleh okey, ini adalah borang. Jadi okey, jadi ini adalah borang pencalonan. Okey, apa yang perlu anda pastikan, anda perlu mendapatkan maklumat nombor MyKad anda lah. Dan nama dan nombor MyKad ataupun MyKit murid, ataupun nama dan nombor MyKad ibu bapa. Okey, dan seterusnya screenshot laman semakan BPN yang membuktikan bahawa ibu bapa adalah golongan B40. Okey, sila pastikan nombor MyKad ibu bapa yang diisi adalah sama dengan nombor MyKad dalam tangkapan skrin BPN. Okey, jadi dalam borang ni anda perlu isi nombor MyKad ibu bapa yang mendapat BPN tu lah. Jadi kalau IC BPN tu nama bapa, anda perlu isi di dalam borang pencalonan ni nama bapa, IC bapa lah. Kalau kelulusan BPN adalah atas nama ibu, perlu isi borang atas nama ibu. Okey, atas IC ibu lah. Jadi perlu masukkan nama sekolah, nama anda sebagai pencalon, nombor MyKad anda sebagai pencalon, email anda sebagai pencalon dan nombor telefon mudah alih anda sebagai pencalon. Okey, seterusnya setelah isi anda klik next. Okey, ini adalah butiran murid. Anda perlu isi butiran murid, butiran ibu bapa, okey, yang seperti dalam kelulusan BPN. Okey, di sini. Okey, jadi muat naik tangkapan skrin. Okey, butiran keluarga, bilangan tanggungan. Okey, kemudian ada klik yes lah. Okey, setelah isikan semua maklumat murid, maklumat ibu bapa, anda perlu dapatkan email sekali dan anda perlu masukkan
screenshot bukti BPN ibu bapa, dan anda isi butiran keluarga, adakah ibu bapa tunggal, yes or no, dan bilangan tanggungan. Seterusnya anda klik next. Okey. Kemudian di sini ada dia minta butiran tambahan lah. Sekiranya tidak keberatan, sila huraikan sebab anda mengesyorkan keluarga ini untuk menerima telefon mudah alih percuma. Tapi ini tidak wajib lah, tapi anda boleh tulislah dalam ni. Okey, ada nak nyatakan keluarga itu memang memerlukan ke, memang golongan pendapatan ke, ataupun seorang ibu yang menjaga suami yang OKU ataupun mempunyai tanggungan anak yang banyak, dan keluarga ini memang memerlukan. Jadi kalau anda dah pasti, kalau anda tak mau isi pun tak apa. Jadi kalau anda nak isi, boleh isi, dan klik tick di sini, saya mengesahkan bahawa murid yang disyorkan adalah daripada keluarga B40. Okey, dan tick di sini juga, dengan mengumpulkan borang ini, saya dengan ini memberi persetujuan kepada YTI Foundation dan mengesahkan saya juga mendapat persetujuan daripada ibu bapa dan pelajar berkenaan. Kemudian anda klik submit. Okey, jadi tunggu sajalah pengesahan daripada YTI Foundation dan yes untuk menghantar email bahawa lulus ataupun tidak. Kalau lulus, pemohon akan mendapat email dan ibu bapa juga akan mendapat email, dan seterusnya terserah kepada ibu bapa lah untuk membuat pendaftaran dalam masa 7 hari daripada dapat email lah. Jadi bila dah dapat email tu, minta ibu bapa semak selalu. Kalau anda dapat email pun, anda tolong remind ataupun ingatkan ibu bapa untuk membuat pendaftaran sebelum dalam tempoh 7 hari lah membuat pendaftaran seterusnya. Okay, jadi saya rasa semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jadi yang mana rasa layak boleh mohon, yang mana golongan B40 dan boleh mohon. Okay, jadi kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum